antal halimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pasti masih lagi diberi kesempatan, diberi ruang oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita berada pada tahun baru. Walaupun tahun baru dah lepas beberapa hari, kita berada di tahun baru Hijrah 1445 Hijrah. Makanya bila mana masuk kepada tahun baru ini, kita perlulah menanamkan azam yang baru, perlu meletakkan kesanggupan diri kita ni untuk buat tugas-tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan segala apa yang kita buat ini adalah sama dengan perancangan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, berada di tahun baru Hijrah ini, sebenarnya kita tahun baru Hijrah ni, kita ni bukan tak ingat tapi kita jarang beringat. Jarang beringat. Sebabnya adalah ketika mana kita berada di bulan Hijrah ataupun di tahun Hijrah ini, tahun Hijrah ni kita jarang guna. Bila kita jarang guna, maka Hijrah itu, bulan-bulan Hijrah itu dia sukar untuk masuk dan letak dalam otak kita. Kecuali kita tukar. Gaji kita ni masuk ikut tahun Hijrah. Pasti kita ingat semualah. Gaji masuk bukan 25 Julai, masuk 25 Muharram. Kita ingat. Itulah cara dia, insya-Allah. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi ini kita nak bicara tentang bercakap atau berkata-kata di atas dunia dan ganjaran di akhirat. Apakah yang dimaksudkan dengan berkata-kata ini? Pertama sekali kita nak ambil satu potongan ayat daripada Al-Quran surah Yasin. Allah kata, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Al-yawma nakhtimu ala, hari di mana Allah telah menutup mulut kita ni. Nakhtimu ala afwahihim. Mulut kita ni akan ditutupkan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, maka tangan-tangan kita pula akan bercakap-cakap. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki kita pula akan menjadi saksi di atas apa kita laksanakan. Maka mulut kita atas dunia ni memang kita akan selalu bercakap ni. Orang tengah bercakap ni pun bercakap juga. Ibu-ibu, ayah-ayah di luar sana pun masih bercakap. Memang kita akan sinonim dengan percakapan. Bercakap itu perkara yang Allah telah bagi kita nikmat bercakap dan kita bercakap. Cumanya percakapan kita ini bila di akhirat kelak akan dihadkan. Dan tak boleh kita nak bercakap tentang sesuatu perkara yang mana akhirat nanti akan dijadikan saksi apa yang kita telah bercakap atas dunia, dan apakah percakapan kita itu memberi ganjaran yang baik atau sebaliknya. Jadi di sini baginda Nabi SAW telah menggariskan, bagi guideline kepada kita tentang bagaimana kita ni nak bercakap dengan kadar yang sebaik mungkin, yang mana bercakap atas dunia, ganjaran pahala, ganjaran yang sebenar-benar ganjaran itu akan kita perolehi di akhirat kelak. Sebab kita selalu bercakap, kalau orang tak bercakap ni lain. Allah bagi rezeki kepada kita, Allah bagi kita nikmat boleh bercakap ni, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau Allah tak bagi nikmat bercakap ni, tiba-tiba bangun pagi tu bengkak gusi, sakit gigi, tak boleh bercakap. Bercakap orang tak faham. Apalah nak dicakap ni? Ataupun contohlah Allah telah takdirkan kita ni diuji dengan musibah, kena kanser lidah dan sebagainya, dipotong lidah tersebut. Nak bercakap pun tak boleh. Itu Allah uji kita. Maka bila Allah masih lagi beri rezeki kepada kita pada hari ini, nak bercakap, maka bercakaplah perkara-perkara yang baik. Dan bila mana kita bercakap perkara yang baik, pasti ganjaran besar Allah akan kurniakan kepada kita di akhirat kelak. Baik, perkara pertama daripada 10 perkara yang kita nak bicarakan pada pagi ini. 10 je, tak banyak. 10 saja yang kita nak bicarakan pada pagi ini. Mudah-mudahan dapatlah kita ambil iktibar, dapat pengajaran, insya-Allah. Baik, perkara pertama yang telah dikhabarkan oleh baginda Nabi SAW tentang cara bicara. Cara bicara yang mana Nabi ajar kepada kita, yang khususnya bila mana kita berbicara begini, insya-Allah dia tidak akan membuatkan seseorang itu sakit hati, dan di akhirat kelak tiadalah orang yang akan datang menuntut dengan kita. Sebab kita takut kita berbicara atas dunia, bicara, datang orang jumpa kita, dituntut. Kamu dulu bercakap dengan aku sekian, aku tak setuju. Kamu cakap dengan aku dulu sekian, aku nak ganti rugi pada kamu. Jenuh kita. Di akhirat nanti orang minta itu, minta ganti rugi. Datang si fulan ni minta ganti rugi, jumpa kawan kita minta ganti rugi. Sebab apa?
sebab lidah kita bercakap perkara-perkara yang tak sepatutnya kita bercakap. Baik, perkara pertama baginda Nabi SAW berbicara sambil mungkir senyuman. Berbicara sambil mungkir senyuman. Sebab Puan Ism kata Ustaz ceria pagi ni kan, sebab nak berbicara ni, Nabi bagi tahu berbicara pasti kena mengukir senyuman. Mungkir senyuman. Jadi kata Abu Darda radhiyallahu anhu, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara melainkan baginda melakukannya sambil tersenyum. Baginda Nabi ini bila mana berbicara dengan sahabat, berkata-kata dengan sahabat, mulutnya tersenyum. Sebab apa? Menzahirkan seronoknya berbicara dan orang yang mendengar pun seronok nak mendengar. Kalau kita bicara muka masam macam tak senyum langsung, maka bagaimanakah persepsi orang yang mendengar tu? Ini nak bercakap dengan aku, tak nak bercakap ni. Ini kenapa ni masam semacam ni? Jadi perkara itu menyebabkan ketidaksenangan orang yang mendengar apa yang kita nak lontarkan. Orang yang dengar itu macam, kata nak kongsi ilmu, tapi masam je mukanya. Kenapa berada dengan orang? Itu perkara-perkara yang perlu kita elakkan. Tak kira lah orang bercakap macam saya ni, yang suka berceramah, bercakap banyak ni, ataupun tuan-tuan sendiri nak bercakap, pastikan kita bercakap dengan senyuman. Tak kira kita nak pergi beli barang kedai runcit ke, nak bayar tool, nak top up touch and go ke, semua itu pastikan bercakap atau berbicara sambil mengukir senyuman. Ini konteks kita berbicara dengan manusia lah. Tapi kalau seorang-seorang berjalan, bercakap seorang-seorang tu kita risau je kan. Bercakap seorang-seorang tiba-tiba senyum. Cakap seorang senyum. Kita kata sudah, apa hal pula ni kawan kita ni kan. Itu tak nampaklah keelokan di situ. Yang digambarkan di sini, bila mana kita bercakap itu, perlunya kita mengukirkan senyuman. Okay? Dan juga, bila mana kita bercakap ini, senyum itu bukan gelak. Gelak ketawa tu lain. Ini senyuman yang menyenangkan. Kalau kita bercakap dengan kita berketawa gelak, lain itu lain. Yang mana senyuman ringkas, tapi menampakkan orang itu senang untuk mendengar kita bercakap, mendengar kita berhujah dan sebagainya. Bukan nampak nak bergaduh lah. Okay. Itu pertama. Ya, kita boleh buat semua sekali. Terus lepas ni praktis. Nak praktis dengan siapa? Praktis dengan suami kita, praktis dengan isteri kita, dengan anak kita. Bercakap dalam kondisi yang menyenangkan. Kita ni kalau bercakap dalam keadaan senyum, pasti orang tidak ada tekanan. Tapi kalau bercakap dalam keadaan yang tidak senyum, tidak merasakan kebahagiaan di situ, maka orang pun tak akan senang. Okay, itu pertama sekali. Baik, yang kedua, Nabi bagi tahu kepada kita, Nabi ini bercakap setiap patah perkataan disebut dengan jelas. Setiap patah perkataan tersebut disebut dengan jelas supaya orang mendengar. Orang mendengar dan orang faham apakah yang nak disebut. Kita takut begini, nak bercakap, tapi kita tak confident dengan perkataan yang keluar tersebut, maka bila kita cakap, orang kata, apa dia? Boleh ulang. Jadi menampakkan kita sebut perkataan tersebut tidak jelas. Jadi bila mana kita nak sebut satu perkataan, biarlah jelas, biarlah dengan tutur kata yang terbaik supaya orang mendengar dalam keadaan yang seronok untuk mendengar. Ya. Apa kata Jabir bin Abdullah? Jabir bin Abdullah berkata bahawa ucapan Rasulullah SAW bersifat tartil. Setiap huruf disebut dengan jelas. Hadis riwayat Abu Daud. Maksudnya Jabir kata Rasulullah SAW ni bila mana menyebut, dia sebut satu-satu perkataan tersebut secara tartil, secara berturutan. Maksudnya bila orang dengar tu, satu-satu perkataan jelas. Bila kata kita jelas, maka mudah untuk orang memahami. Kalau tuan-tuan ingat, pernah melihat, bukan cerita lah, cerita pendek. Ketika mana lakonan dibuat oleh Imam Stura kan dia nak beli beg dengan laki dia beli beg online. Dia minta, kata, bang, cantik tak bang beg ni bang? Cantik. Berapa harga dia? Tak mahal pun. Setengah aja. Setengah aja. Bunyi setengah aja. Yang depan tak bunyi. Dia tak jelas. Bila digerak, gepur sikit, dia kata, 4,500 sahaja. Nak sebut 4,500 tu tak jelas. Itu bukan cara bercakap yang baik. Cakap yang baik yang mana tidak menimbulkan perasaan ke orang dan sebagainya. Cakap dalam kondisi yang orang mudah memahami.
satu persatu. Begitu begitu juga bila mana kita mendengar orang berkhutbah. Khutbah ke, orang bercakap ke, yang mana bercakap tersebut dalam kondisi yang mana sepatah berturutan yang mudah untuk difahami. Ya, yang mudah untuk difahami. Kalau kita dengar kadang-kadang orang berkhutbah dengan terlampau laju sangat, apa yang nak diceritakan ni? Laju benar dia bercakap. Nak faham pun agak susah. Jadi bila mana dia bercakap berkhutbah satu persatu, mudah untuk orang faham. Oh, satu-satu dia berhenti. Satu-satu dia berhenti. Itu cara bagaimana Nabi bagi tahu kepada kita cara bercakap yang sebenar-benarnya. Hatta contohlah kita ni nak berbicara dengan anak kita dalam kondisi yang kita nak marah sedikitlah, nak menegur anak kita. Anak kita buat kesalahan dan sebagainya, nak tegur anak kita. Jadi teguran tersebut boleh digunakan kaedah yang sama, yang penting tertib satu supaya anak itu yang nak mendengar nasihat daripada kita ataupun suami lah yang menasihati isteri atau isteri yang menasihati suami mendengar perkataan tersebut bukan dengan keadaan nak marah tapi keadaan nasihat yang sepatutnya didengari. Masuk ke kanan delekat, bukan masuk ke kanan keluar yang kiri. Sebab apa yang kebanyakan kita lihat masuk ke kanan keluar yang kiri? Sebab dia tidak faham apakah yang nak disampaikan sebenar-benarnya. Jadi kalau cakap dalam kondisi yang teratur, butir-butir perkataan itu jelas, maka pasti dia akan lekat dalam otak mereka. Baik. Yang ketiga, maaf tadi ada siapa puan beritahu gelap muka ustaz pagi ni kan. Kat nilai hujan ni, hujan ni lebat dah turun ni, gelap. Baik. Yang ketiga, bila mana kita berkata-kata, kita tidak terburu-buru. Kita berkata-kata ini, kita tidak terburu-buru. Bermaksud bukan nak cepat sangat, bukan nak lorat lah. Kelantan kata nak lorat benar cakap. Bercampur habis lorat ada, benar ada. Maksudnya bercakap tu tidak terburu-buru. Cakap perlahan-lahan. Cakap itu biar perlahan-lahan supaya apa yang dicakap tersebut jelas. Apa dalilnya? Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah tidak bercakap dengan cepat seperti percakapan kalian. Akan tetapi baginda bercakap dengan perkataan yang jelas, terang dan mudah diingat oleh orang yang diajak bercakap. Cakap Nabi itu, dia tidak terburu-buru. Macam mana cakap terburu-buru ni? Cakap ni cepat. Cakap macam orang dalam keadaan panik. Cakap macam orang dalam keadaan yang tidak macam berdebar-debar. Cakap itu nak suruh orang cepat dengar. Itu cara cakap yang tidak baik. Cakap begini, dia tidak memberi kesan kepada pendengar. Ataupun contoh ketika mana bercakap, yang ni suami dia bercakap, ini isteri pun nak bercakap. Sambil-sambil itu semua nak bercakap. Bila dua-dua nak bercakap, maka tiada yang sebenar-benarnya nak berkongsi kepada orang lain. Jadi bercakap itu tidak terburu-buru, perlahan-lahan bercakap. Kerana bila mana kita cakap dalam kadar perlahan-lahan itu, dia mudah untuk didengari, dia mudah untuk diselami, dan dia mudah untuk masuk ke dalam diri kita sebagai manusia. Baik. Ibu-ibu ayah yang Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita berbicara tentang tidak terburu-buru, konsepnya sama dengan tidak terburu-buru kita ni bila mana nak buat sesuatu. Contoh kita ni nak bersiap. Kita dah bagi tahu kan. Ini nak bagi tahu ni konsep sama, tidak terburu-buru dalam bercakap dan tidak terburu-buru dalam membuat perkara-perkara lain. Contoh kita katakan kita nak pergi kenduri. Yang kenduri kan, ini hari Minggu bukan ada kenduri nak dibuat. Nak pergi kenduri, isteri dah bagi tahu kepada suami bahawa nak pergi kenduri pada pukul 11 pagi. Dah diberitahu 11 pagi, maka kita bersiap sedia. Isteri dah tahu dah pukul 11 pagi dah pergi, maka pukul 9 dah siap. Dah tengah bersiap lah. Pakai yang cantik sikit dan sebagainya. Pukul 9 nak pergi, pukul 9 dah siap. Nah, itu normal. Maka suami dah faham, tidak terburu-buru. Tetapi bila mana contoh suami nak pergi kenduri, bagi tahu. Dia balik daripada surau. Tadi pukul 8, bagi tahu kita kenduri pukul 9. Itu terburu-buru. Itu isteri kata, tak boleh lah macam ni. Kita kenalah ambil masa sikit, nak bersiap dulu, nak ngembang rumah dulu. Jadi bila tidak terburu-buru, kita boleh susun perkataan kita itu dengan teratur. Itu maksud terburu-buru. Kita boleh susun atur perkataan itu. Kalau terburu-buru, kita tak sempat nak susun. Kadang-kadang pakai baju lain color dengan tudung stokin lain sebelah.
Begitulah percakapan. Nak bercakap kejap masuk poin sana, kejap masuk poin sini, kejap pergi sana. Bila tidak teratur, begitulah jadinya. Maka bila mana Nabi ni bercakap tidak terburu-buru, tempat untuk otak kita ni menyusun. Apakah yang nak disampaikan kepada pendengar tersebut. Sebab otak kita ni, dia ada satu kaedah iaitu keteraturan. Keteraturan fikiran. Maksudnya otak kita ni Allah jadikan kita daripada kita kecil sampailah kita berada pada umur sekian-sekian ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita ni tanpa kita sedar susun atur perkataan-perkataan itu yang telah ada dalam bank otak kita ni. Macam mana kaedah ni? Contoh kita nak makan, kita bagi tahu mak kita. Lapar. Saya nak makan nasi. Jadi lapar nak makan nasi itu telah ada dalam satu jumlah ayat yang telah disetkan dalam otak kita. Bila kita lapar saja, kita terus lapar nak makan nasi. Bukan lapar nasi nak makan kemudian. Dia berbelit-belit, tak ada. Ini bila mana kita tidak terburu-buru, maksudnya otak kita telah standby untuk kita melafazkan sesuatu kepada seorang dalam kadar yang lebih mudah untuk difahami dan tidak menyakiti orang yang mendengarnya. Itu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat pula iaitu mengulang ucapan agar difahami. Mengulang ucapan agar difahami. Bukan dimaksudkan tadi bila mana kita bercakap tidak terburu-buru, tak payah ulang. Kena ulang sekiranya percakapan kita itu tidak difahami atau kurang difahami. Apa tandanya? Iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi ucapannya 3 kali agar difahami. Gambarannya Rasulullah ini bila mana dia bercakap, sekiranya suatu perkara itu penting, suatu perkara itu agak penting dan agak rumit untuk difahami oleh sahabat-sahabat, maka Rasulullah akan ulang sebanyak 3 kali. Apa perkara itu? Contoh macam kita lah, kita nak bercerita pada orang ni, yang perkara agak rumit. Jadi kita boleh ulangkan perkara-perkara tersebut supaya apa yang nak difahami tersebut sampai kepada audiens. Begitu. Jadi bila mana kita berbicara dengan kadar begini, maka pasti dan pasti orang yang nak mendengar memahami secara jelas apa yang kita nak sampaikan. Contoh kita katakan, kita nak bagi tahu bahawa ada kondisi jiran kita ke, sahabat kita ni sakit. Dan sakitnya ni kita tak tahu nak cerita macam mana, pasti dia minta tolong kita untuk buat bacaan Yasin supaya dipermudahkanlah urusan sakitnya. Kalaulah Allah takdirkan sembuh, sembuh dengan segera. Kalau Allah takdirkan tidak sembuh, maka ambillah dengan baik. Jadi kita nak bagi tahu orang supaya mudahkan urusan ni dengan kita berdoa pada Allah. Jadi nak bagi tahu kepada orang dengar itu, walaupun orang itu dekat dengan kita, kalau dia tak faham, kita kena bagi tahu ulang-ulang sampailah dia faham. Sebab kadang-kadang kita nak bagi tahu orang macam Yasin ni sakit, tak ada tanda. Kalau sakit dah duduk atas katil, tak bergerak, itu tanda ada. Ini sakit, tanda tak ada. Sakit, tanda tak ada, ini yang kita takut ni. Jadi sakit tak bertanda inilah yang kita nak bagi tahu supaya faham orang yang nak sama-sama membantu untuk baca ayat Yasin tersebut. Beritahu perkara pertama, kita akan buat baca Yasin kepada sahabat kita ni. Dia sakit. Jadi sama-samalah kita mendoakan kesejahteraan kepada mereka. Saya ulang lagi, sahabat kita ni sakit. Jadi sama-samalah kita berdoa supaya penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diringankanlah beban dia sekiranya penyakit ini semakin merebak. Itu perkara yang kita nak lafazkan, kita nak cerita kepada orang yang mendengar. Sebab kalau terlampau complicated sangat, orang sukar nak dapatkan apakah yang nak diceritakan tersebut. Okay? Jadi, mengulangi ucapan sekiranya ucapan itu tidak difahami ataupun mengulangi ucapan agar difahami secara jelas dan lebih teratur. Itu nombor 4. Baik. Yang kelima yang kita nak ceritakan pada pagi ini iaitu cara bercakap yang mana cakap Rabi ajar pada kita ini, cakap itu adalah ucapan yang ringkas namun padat. Ucapan kita nak cerita itu dia ringkas dan padat. Dia tidak berangkai. Cerita straight to the point. Dia tak ada hiding story kat belakang tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dianugerahi jawami al-kalam.
jawami' al-kalam, iaitu ringkas namun syarat dengan makna. Itu Nabi Allah gunakan kepada Nabi ini cara bercakap tu dalam kadar yang ringkas namun padat. Jawami' al-kalam. Jadi bila mana kita nak bercakap ni dalam konteks yang ringkas dan padat, kita kena tahu bahawa bercakap dalam konteks ringkas dan padat ini memerlukan latihan dan memerlukan sesuatu yang boleh menyokong apa yang kita nak bercakap. Apa caranya? Iaitu tiadanya bunga-bunga yang terlalu besar ataupun tiada bunga-bunga yang terlalu panjang ceritanya sampai orang tak faham apa yang kita nak ceritakan. Itu yang kita nak elakkan lah. Contoh kita cerita bahawa ada sahabat kita ni sakit kena buatan orang. Tapi nak cerita benda tu susah. Jadi kita banyak bunga-bunga. Nak bagi tahulah ada sahabat kita tu, dia ada di ujung sana, di kampung tu. Cuma itulah masalah dia tu. Masalah dia cara hidup dia tu tidak stabil. Jadi tak solat tak tahulah. Jadi bila jadi perkara begitu, maka kenalah buat orang. Panjang cerita tu. Cerita tu tak jelas. Jadi bila mana kita bercakap dan cakapan kita itu nak bagi jelas, maka biar bagi tahu secara straight to the point tanpa kita berselindung. Walaupun ada hal ehwal berselindung ini perlu dilaksanakan, tetapi tidak sebegitu rupa lah. Sekiranya kita perlukan untuk kata menapis percakapan tersebut, boleh dengan kadar yang tertentu. Tapi walau bagaimanapun, untuk kita menegaskan satu perkara dengan lebih jelas, maka bagi tahulah dengan lebih secara perinci supaya audiens yang dengar itu jelas dan mudah difahami apa yang dah digambarkan. Baik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang ke-6. Perkara yang ke-6. Kalau ada internet lag sikit tu, mohon maaf lah, sebab dekat nilai ni tengah hujan lebat. Dekat rumah saya tengah hujan lebat. Baik. Yang ke-6 iaitu menggunakan perumpamaan agar mudah difahami. Menggunakan perumpamaan agar mudah difahami. Boleh kita nak gunakan perumpamaan kerana perumpamaan yang kita nak sebut itu, kita nak bagi tahu kepada audiens, kepada orang yang nak memahami supaya dia jelas. Antara sabda Nabi SAW, Nabi kata, perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti kurma, rasa manisnya namun tidak wangi. Nak bagi tahu ni, perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti kurma, rasanya manis tapi tak wangi. Nak bagi tahu apa? Bagi tahu kurma ini benda yang sihat, benda yang baik, tetapi tidak memberikan apa-apa wangian kepada orang yang makannya. Kalau kita makan harum manis tu lain kan. Mangga harum manis adalah sedap, harga bertahan mahalnya, wangi juga tu. Jadi benda itu nampak jelas. Gambaran di sini Nabi nak bagi tahu kepada kita ini, orang mukmin ni beriman tapi tak baca Quran. Tak baca Quran, umpama dia ni tahu bahawa khasiat kurma, sunnah Nabi dan sebagainya, tapi wanginya tak ada. Jadi perumpamaan yang kita buat itu yang mudah untuk difahami. Jadi perumpamaan yang Nabi buat ini sebab di kalangan orang-orang sahabat-sahabat Nabi ni mengenali, orang Arab mengenali, ini pokok kurma, jadi mudah untuk buat analogi tersebut atau mudah untuk buat perumpamaan tersebut. Bagi kita, contohlah bagi kita nak perumpamaan apa? Perumpamaan kita ni boleh buat dengan roti canai ke, boleh buat dengan buah-buahan tempatan ke, begitu. Contohlah kita katakan perumpamaan kita bagi tahu kepada orang atau sahabat-sahabat kita. Janganlah jadi seperti musangking. Mahal. Tapi rasa nak beli, tak mampu. Pingin nak makan. Jadi, belilah durian kampung, buatlah ala-ala musangking. Nak bagi tahu bahawa, dah tahu tak mampu beli. Tapi tak apalah. Yang penting makanlah durian lain. Yang penting rasa durian tu ada. Guna perumpamaan yang jelas. Kerana mudah untuk orang fahami. Jadi, kita nak cerita tentang kurma, mungkin orang Malaysia ni tak tahu. Tapi bila kita tentang musangking ke, cerita durian ke, cepat orang Malaysia ni mendapat maklumat tu. Sebab dia dapat jelas apakah yang nak diceritakan. Dan dikenal dengan sesuatu perumpamaan tersebut. Begitulah contohnya.
Jadi, bila mana menggunakan perumpamaan, biarlah perumpamaan itu jelas dan tidak mengelirukan lah. Tidak mengelirukan. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh. Yang ketujuh, bila mana kita berbicara dan kita inginkan perbicaraan kita itu jelas dan perbicaraan kita itu sampai dan perbicaraan itu bila mana kita bicara ada dunia tidak mengheret kita ni kepada perkara-perkara yang buruk di akhirat, iaitu kita membuka ruang diskusi. Kita membuka ruang diskusi. Maksudnya, bila mana kita nak bercerita ni, janganlah kita dominan. Jangan dominan. Maksudnya, kita kena sentiasa bagi ruang kepada orang lain juga nak bercakap. Kalau kita bercakap dalam konteks kawan-kawan kita lah. Tapi kalau dalam konteks kuliah begini, kalau saya bercakap, orang lain nak bercakap, memang tak ngam lah kan. Jadi kalau contoh, kita berada dalam satu masa bercakap dengan kawan-kawan dekat kafe dan sebagainya, maka ketika itulah kita buka ruang diskusi. Kita cakap-cakap, apa pandangan? Tanya pula, Haji pandangan Haji okey tak? Kita buka ruang diskusi supaya apa yang kita nak bicarakan tersebut, orang sana memahami dan sampai. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara pelbagai pokok terdapat sebuah pokok yang tidak pernah gugur daunnya, dan ia adalah perumpamaan seorang mukmin, maka beritahulah aku pokok apakah itu. Para sahabat menyangka ia sebuah pokok di hutan. Aku merasakan ia adalah pokok kurma. Lalu Nabi berkata ia adalah pokok kurma. Dalam konteks berbicara ni, Nabi tanya. Nabi tanya kepada sahabat. Sebenarnya Nabi dah tahu dah. Kerana itu Nabi tanya pada sahabat, antara pokok-pokok ni, pokok apa yang tidak daun yang tak meluru? Jadi, pokok tak meluru ni, maka jawab sahabat kata pokok dalam hutan lah. Nabi kata, aku rasa pokok yang daun tak meluru ni pokok kurma. Sebab dia kena potong, dia kena buang. Dia tak meluru sendiri. Itu gambarannya lah. Jadi, Nabi jelas memahami bahawa pokok kurma itu daunnya tak akan luruh. Kena kait. Jadi Nabi buka ruang diskusi supaya mungkin ada jawapan-jawapan lain daripada para sahabat. Itu contoh bagaimana kita ni nak buka ruang diskusi. Mungkin kita dah tahu jawapannya. Contoh macam kita ni dalam mesyuarat ke apa ke, jawapan tu kita dah tahu. Mungkin berdasarkan pengalaman kita, ilmu yang kita ada, kita bagi tahu kepada kawan-kawan ataupun ahli-ahli dalam mesyuarat tersebut. Nak tanyalah pandangan daripada ahli-ahli sekalian. Sekiranya kita menjalankan aktiviti kita ataupun kita buat program kita ni pada 1 hari bulan September akan datang, adakah ramai orang akan datang? Sebab ketika itu kita sekolah, jawapan kita dah ada, tapi kita nak minta pandangan, ruang diskusi. Dia datanglah orang seorang, dia kata, boleh juga tu, tak ada masalah, okey je kalau buat 11.9 tu, cuti sekolah, hari tu hari Jumaat, ruangannya masih lapang, mungkin orang akan datang lah. Jadi, pada orang lain kata, cuti sekolah ni orang tak ada. Sekolah ni semua orang pergi holiday. Tak ada orang dekat taman kita ni. Jadi tak kena buat hari lain lah. Jadi kita buka ruang diskusi supaya bukan orang status kita sebagai Mr. Dominant. Dominant masuk meeting, dah dengar dia bercakap saja. Lepas tu, bila dengar dia bercakap, habis kita. Kita tanpa itu berlaku. Kita nak semua perkara yang jelas itu berlaku, kefahaman itu berlaku disebabkan kita buka ruang diskusi antara sama ahli kita. Jadi bila kita buka ruang diskusi, maka kita faham apa akan berlaku dan kita akan laksanakan segala apa yang kita buat itu dalam kadar dan kefahaman semua orang. Ya, begitu. Baik. Maka bila mana kita buka ruang diskusi ini, pasti dia tak akan ada sesuatu yang akan berlaku pada akhirat kelak ganjarannya. Apa tandanya? Bila kita buka ruang diskusi, akhir nanti orang tak akan argue kita. Jadi akhirat kelak orang tak datang mencari kita bahawa atas dunia dulu kamu buka satu isu, kamu tak buka ruang diskusi. Jadi aku nak bagi pandangan, aku tak lepas pandangan aku. Akan tangguhlah sendiri. Kita nak perkara itu berlaku. Di akhirat kelak, orang begini akan datang. Jadi kalau kita dah ada buka ruang diskusi, dia bagi argue juga. Dulu aku nak bagi pandangan, tapi kamu tak buka. Aku dah buka dah pandangan tu, kamu tak ambil. Kamu tak nak bersuara. Dalam meeting, aku dah cerita semua sekali A sampai Z. Aku dah buka ruang, open table. Tapi kamu tak nak dengar. Jadi itu pulanglah pada kamu tangguh sendiri. Kalau begitu, okay fine.
Tetapi kalau benda itu belum dibuka ruang diskusi, maka kita perlu buka ruang diskusi untuk sama-sama kita berbicara, sama-sama kita berkata-kata tentang perkara-perkara yang sepatutnya kita berkata. Okay? Baik. Kemudian, yang ke-8. Yang ke-8, iaitu setiap perkara yang kita nak bicarakan tidak membosankan pendengar. Tidak, orang dengar tu tidak bosan. Kata, kalau dengar perkara yang sama je, bosannya. Ataupun kalau kita ni berbicara, orang yang mana nak menyampaikan atau orang yang nak mendengar itu kata, macam tak ada point lah dia ni bercakap. Asyik bercakap dengan untuk orang je. Asyik bercakap benda-benda yang lara je. Dia tidak memberikan sesuatu yang baik dan dia akan beri suatu saat yang membosankan kepada orang mendengar. Dan juga membosankan juga merujuk kepada orang ni kalau bercakap dia seorang je bercakap. Dia tak beri ruang kepada orang lain bercakap. Jadi dia membosankan kepada pendengar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjarangkan nasihat dalam hal-hal tertentu kerana bimbang kami akan berasa bosan. Maksudnya Nabi ni bukan tiap-tiap hari, bukan tiap-tiap masa dia nasihat. Okey, nasihat pertama hari ni, jumpa nasihat, tak ada. Sebab Nabi juga bimbang, takut sahabat ni bosan dengan semua perkara-perkara yang Nabi cerita. Jadi sebenarnya tak ada bosan pun, cuma Nabi ajar kepada kita janganlah bercakap direct semua perkara-perkara tanpa menyelitkan hal ehwal, khususnya benda-benda yang sama lah. Okay? Contoh kita katakan, kita bercerita benda sama. Benda itu kalaulah kita minat motor ceritanya. Jumpa motor ni, jumpa motor tu. Orang yang tidak minat motor, dia kata, bosan lah. Tak ada tajuk lain nak cerita. Jadi benda itu yang kita nak keluarkan daripada sifat diri kita ni. Jadi bila kita keluarkan benda itu, automatik dia akan beri kesan kepada kita, pemahaman diri kita. Dalam konteks kita ni tidak memberikan pendengar itu bosan dengan apa info yang kita nak berikan. Okay? Kita nak orang dengar macam begitulah. Okay? Baik. Kemudian yang ke-9, terkadang kita perlu menyelitkan unsur jenaka ataupun tidak berdusta atau menggoskan hati. Dia bila mana kita bercakap ni kadang-kadang perlu ada unsur-unsur jenaka sikit. Bagi gelak-gelak sikit. Bukan maksudnya ketawa itu berdekah-dekah, tak ada. Terkadang memberikan hiburan sedikit daripada semua perkara itu nampak serius, sebagai sedikit hiburan ketika mana bercakap. Unsur jenaka ni, kita bukan nampak jenaka itu terlalu heavy sangat. Kalau terlampau jenaka sangat itu, tak elok juga. Tapi sekadar kita ni buat apa-apa adanya humor di situ. Okay, macam kita tengok asatizah kita berceramah pun adalah unsur-unsur humor, unsur-unsur gelak-gelak sedikit supaya hidup dan sampai perkara yang nak disampaikan. Kalau terlampau ekstrim sangat, dia tak sampai juga. Ya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, engkau pun bergurau bersama kami. Baginda menjawab, ya, nama aku tidak mengatakan melainkan yang benar. Bergurau tapi bukan dah buat joke yang tidak ataupun joke yang merapu-rapu lah. Jadi buat perkara itu bila ada kadar yang menepati syariat Islam. Ya, tidak berkata bohong, tidak buat cerita-cerita yang tidak benar. Ya, buat cerita tidak benar. Kan ada orang kisah, mungkin tuan-tuan pernah dengar lah. Cerita orang yang suka buat, yang suka buat yang suka bercakap berbohong supaya menjedapkan cerita. Jadi ini orang yang tidak dibenarkan untuk melafazkan perkara-perkara begini. Tak suhai. Tak payah buat. Kerana ada mereka yang suka buat begini. Sebab dia bercerita ni, orang dengar ni seronok. Tapi bila satu tahap, dia akan memberikan keadaan yang berdusta di atas cerita tu. Dan jadi kita tidak berdusta lah di atas cerita tu. Atau kita ni menguruskan hati. Kita itu nampak macam buat lawak tetapi sebenarnya dia menguruskan hati. Itu pun tidak boleh. Tambah lagi, apa-apa yang berlaku dalam grup taman kita ke, grup kita sendiri ke, janganlah keluarkan isu-isu yang boleh menguruskan hati. Kadang-kadang kita ni tak serius. Cakap ikut dah je, sihat orang yang mendengar je. Itu perkara yang kita kena waspada. Cakap benda yang sepatutnya kita cakap.
Jangan cakap benda-benda yang lara, benda-benda yang menguruskan hati. Nak tegur orang tapi tegur secara berhemah. Ini tegur dalam grup. Sedih hati dia. Buat lawak. Sama kita ni menguruskan hati. Kita buat lawak tersebut, kita tuju kepada sipulan bisipulan tu. Jadi automatik dia beri kesan kepada orang yang mendengarnya. Jadi itu yang kita kena waspada supaya apa yang kita nak sampaikan tidak menyeleweng daripada apa yang kita nak sampaikan. Baik, yang ke-10. Yang ke-10 iaitu menjaga kesopanan. Anas bin Malik berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melunjukkan lututnya di hadapan orang yang duduk bersamanya. Bila seseorang berjabat tangannya, baginda tidak menarik tangan sebelum orang itu melepaskannya. Bila seorang menghadapnya, baginda tidak membelangkangnya sehingga orang tersebut bangkit. Ataupun apabila seseorang itu menghadapnya, baginda tidak akan bangkit sebelum orang itu bangkit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam bab menjaga adab tata sila ni, kita bercakap semua kira tadi daripada baginda bercakap senyuman, sebut perkataan sepatah-sepatah, tidak terburu-buru, ulangi cara bercakap, ucapan ringkas dan padat, menggunakan perumpamaan yang boleh dipahami, membuka ruang diskusi, tidak membosankan, buat jok pun tidak menyakitkan hati. Yang kelima, yang ke-10 ni iaitu menjaga kesopanan. Maksud kesopanan ni, apa yang kita nak bercakap itu dalam sama body language kita ni sama dengan apa yang kita tuturkan. Pertama sekali kita katakan, kalau kita dalam keadaan duduk, kita tidak melunjur menghadap orang tu. Janganlah kalau kita bercakap atas kursi, tak adalah kita nak melunjur kan. Tapi kaki kita ni sensitif. Walaupun kita nak bagi tahu orang kaki kita ni bersih, okey je, tetapi sensitif. Tambahan lagi, contohlah kalau kita ni berada dalam dewan yang tertutup, kena buka kasut. Time itulah kita pakai stokin semua sekali, melunjur depan orang. Oh, itu orang nak tegur pun macam nak marah. Tapi itu kadar yang perlu kita jaga berkaitan dengan body language kita ketika mana berhadapan ataupun berdiskusi dengan orang. Jadi, kena jaga kesopanan kita tu. Terutamanya jangan kita melunjur lutut depan orang. Biarlah kita badakan ni paling sopan sekali. Baik. Yang kedua, apabila kita berjabat tangan, jangan tarik tangan tu awal-awal. Baginda tidak menarik tangan sebelum orang itu lepaskan. Orang itu lepas dulu, baru baginda lepaskan tangan. Kita ini lepas daripada COVID ni, bab bersalaman di surau masjid pun masih lagi orang takut-takut. Orang takut-takut nak bersalam. Jadi salamlah. Sebab kita, bila mana kita bersalam ini, mudah-mudahan dengan bersalam itulah akan mempereratkan hubungan silaturahim antara kita. Akan membenarkan apa yang kita rasa tadi, kita bercakap tadi, takut ada terburu hati, dia akan memaafkan di situ. Jadi itu cara yang terbaik, bersalam-salaman. Bersalam-salaman. Hari ni nak bersalam pun saya takut nak bersalam. Kita pun samalah. Kadang-kadang nak bersalam tu, kotor, nak makan dulu. Elok je sebelum COVID tu, lepas salam, makan, tangan pun tak basuh pun. Rasa yakin. Sekarang ni macam, betul lah ni bersin ke apa kat tangan dia ni, kotornya. Bolehlah kita rasa macam tidak senang hati. Maka, kita dianjurkan untuk bersalam. Dan jangan lepaskan salam tersebut sebelum orang tu lepaskan. Sama-sama lepaskanlah. Jadi bersalamlah. InsyaAllah dengan niat betul, Allah akan pelihara kita. Bersalam. Salam, insyaAllah. Ini baik. Bab salam inilah yang kadang-kadang ni joke buat lawak kan, buat mugurau-gurau. Ada jugalah di khususnya saya tengok di kawasan taman saya pun, di surau saya pun sama juga. Dia bila salam ni ada tengah dia salam tapi dia main korek-korek tangan, bersalam, tapi dia tepuk-tepuk bau. Itu antara joke antara dia punya humor lah yang nak mengeratkan hubungan silaturahim di antara kita dengan jemaah kita. Tapi tengok pada orang, bukan semua orang suka macam tu. Ini kata, apa dia ni, tepuk-tepuk orang, apa ni, main korek-korek tangan ni, tak boleh. Dia setengah orang suka, setengah orang tak suka, benda tu berlaku lah. Kemudian bila mana seorang itu berhadapan dengan Nabi, Nabi tak akan bangkit sebelum orang tu bangkit. Nabi tak bangkit awal lah. Nabi bangkit ujung-ujung. Orang lain bangkit semua sekali, barulah Nabi bangkit. Nak menghormati orang tersebut. Sebab kalau kita bangkit, kita tinggal orang tu begitu saja, maka tidak sopan. Jadi begitu cara kita ni nak membentuk jati diri kita, adat kesopanan diri kita ni, biarlah adat kesopanan tersebut betul-betul menjaga diri kita dan menjaga diri orang lain.
Itu 10 perkara yang melibatkan cara kita bercakap dengan manusia yang Nabi ajar pada kita, yang refleksnya kepada ganjaran kita di akhirat. Cakap baik di sini, insya-Allah di akhirat kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita. Tapi kalaulah di atas dunia ni cakap pun tak betul, maka bagaimanakah kesannya di akhirat kelak? Pasti kita kena bercakap dalam kadar yang sebagaimana Nabi SAW anjurkan kita bercakap. Mudah-mudahan dengan apa kita bercakap tersebut, Allah akan jaga kita. Okay? Itu secara ringkas 10 guideline ataupun tata cara yang telah dikhabarkan oleh Nabi SAW kepada kita untuk kita amalkan. Okay, baik. Kemudian secara ringkasnya, bila mana kita nak pastikan kita bercakap dalam kadar yang baik, pasti kita kena bercakap dulu dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semula jadi kita ini, iaitu kita kena bercakap, kita kena berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Bagaimana cara dia? Iaitu kita nak dapatkan ni, kita dah buat dengan manusia, kita juga kena berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik mungkin, sebab di akhirat kelak nanti Allah yang akan melihat adakah kita buat perkara-perkara ini. Pertama sekali, komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan perbanyakkan solat, perbanyakkan zikir, doa, membaca Al-Quran dan mentadabbur isi kandungan Al-Quran. Itu cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan solat. Solat fardu kita dah buat, alhamdulillah, tamam. Solat sunat kita tambahkan lagi, alhamdulillah kita buat, alhamdulillah. Kemudian kita perbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanda kita ni ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita ni solat sahaja, maka kita tidak iringi dengan zikir, maka tiadanya elemen tambahan yang perlu kita laksanakan. Kemudian perbanyakkanlah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoalah kepada Allah, sebab kita tahu bahawa kita ni banyak dosa, banyak perbuatan kita ni Allah tak makbulkan lagi, maka doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya tanpa ada rasa ragu-ragu. Mintalah doa, mungkin Allah tak makbulkan lagi, Allah akan makbulkan pada masa akan datang usaha kita itu. Mudah-mudahan Allah makbulkan. Kemudian membaca Al-Quran. Alhamdulillah kita ni program yang baik, iaitu daripada Persatuan Al-Quran. Alhamdulillah kita baca Quran, kita mentadabbur ayatul Quranul Karim. Sebab bila mana kita baca Al-Quran ni, dia kadang-kadang tengok makna dia tu terus tersentuh hati kita. Allahu Akbar. Bagaimana Allah jaga kita, bagaimana Allah bagi rezeki pada kita. Bila mana kita baca Quran dan Allah telah nyatakan keseluruhan dalam Quran. Bila mana kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Maka perlu untuk kita bila mana kita ni nak berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kenalah banyakkan solat, kenalah banyakkan zikir, kena banyakkan doa, kena banyakkan baca Quran dan mentadabbur ayatul Quran Karim. Bila mana kita ini dapat mentadabbur Al-Quran Karim, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga kita. Akan jaga kita dan akan jaga kehidupan kita dengan sebaik mungkin. Okey. Baik. Kemudian yang terakhir bila mana kita dengan manusia kita dah buat, dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun kita telah selesai. Satu lagi yang perlu kita selesaikan ialah kita perlu juga menjaga alam sekitar yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Ya? Kita dah buat komunikasi kita, berbicara kita dengan manusia settle, berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala settle, tapi dengan tumbuhan-tumbuhan kita alpa, kita terlupa sebenarnya. Sebab tumbuhan juga Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan. Maka kita sebagai manusia, akhir nanti Allah akan persoalkan, kamu aku bagi tumbuhan, apa kamu buat? Maka tumbuhan-tumbuhan atau alam sekitar ini, apa yang kita kena buat? Kita kena bagi makan kepada binatang. Kita kena tanam tumbuhan tersebut. Kita kena siram kalau kita boleh buat. Kalau tidak, paling-paling kurang, kita jagalah ekosistemnya supaya tidak tercemar dan sebagainya. Jagalah setakat itu sahaja. Allah kata dalam Quran, Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah berlakunya, telah zahirnya kerosakan daratan dan bumi disebabkan tangan manusia. Tangan manusia yang buat perkara-perkara tersebut. Maka kita kena pastikan tangan Allah bagi pada kita ni kita jaga sungguh-sungguhnya. Daripada kita rosakkan perkara-perkara yang tak sepatutnya kita rosak. Kadang-kadang benda tu bukanlah perkara yang besar. Contoh kita katakan, tengoklah seseorang itu dia tak ada kerja, dia lalu pokok, dia patahkan pokok tu tidak berikan apa-apa kita katakan kesan pun pada kita.
tak menghalu lalu lintas pun. Tapi tak ada kerja patahkan pokok. Jadi sebenarnya itu perkara-perkara yang tak sepatutnya dibuat. Kerana pokok ni penting untuk kita. Tumbuhan-tumbuhan ni penting untuk kita. Mana tahu yang dahan yang kita patahkan tersebut itulah yang mengeluarkan buah yang lebat, yang bermanfaat kepada binatang-binatang yang bertenggek di situ, yang makan di situ. Jadi bila mana kita buang tanpa ada tujuan, maka itu memberi kesan kepada kita dan akan dipersoalkan kepada kita di akhirat. Kenapa kamu tidak menjaga tumbuhan sedangkan aku minta kamu bicara berkaitan tumbuhan dengan kamu? Itu benda yang perlu untuk kita fahami dan kita laksanakan. Dan khususnya bila mana kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bicara dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan daripada tumbuhan dan kepada manusia itu sendiri. Okay? Baik. Dan yang terakhir juga sekali ialah kita berbicara jugalah dengan binatang-binatang. Kadang-kadang kita lihat hari ini kita dengan binatang ni tidak sensitif, tak menjaga kebajikan binatang itu. Walau binatang itu binatang buangan dan sebagainya, jagalah binatang tersebut kerana dia akan datang. Kisah yang saya pernah dengar bagaimana orang yang wanita Yahudi pergi makan anjing, Allah masukkan dalam syurga. Gambaran yang jelas kepada kita bahawa kita ni jagalah binatang tu. Ya, kalau tuan-tuan lihat dalam TikTok sebagainya, ada seorang kita katakan influencer lah, dia beri makan anjing. Jadi orang kutuk lah dia, kenapa kau beri makan anjing dan sebagainya, ada binatang lain kot. Dia kata binatang lain orang dah bagi, aku melihat kawasan aku ni anjing ni terbiar, maka aku ambil insentif, dia beli makan anjing, dia bagi anjing tu makan. Tak ada masalah. Kemuliaan tersebut, dia bukannya pegang anjing tu, dia beli makanan anjing, dia bagi anjing tu makan dia balik. Anjing tak ada jilat dia ke apa ke, tak ada. Yang penting usaha dia nak menjaga binatang itu kerana dia tahu bahawa binatang ini Allah jadikan dan di akhirat kelak binatang ini akan bagi sesuatu kepada orang yang menjaga dia. Mungkin akan datang nanti, binatang ini akan datang dan bagi tahu bahawa inilah makhluk Allah bernama manusia yang menjaganya daripada dia ni kecil sampailah dia mati. Itu benda yang mungkin kita katakan mustahil, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat inilah perancangan kita yang di atas dunia inilah yang kita bergantung harap kepada apa yang kita buat, dan insya-Allah di akhirat kelak itulah Allah akan beri ganjaran berdasarkan apa yang kita laksanakan. Jadi saya setakat itulah perkongsian pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan dapat bermanfaat kepada kita dan mudah-mudahan segala apa yang kita dengar ini kita dapat sampaikan dan kita dapat amalkan insya-Allah untuk kegunaan diri kita dan orang lain insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Saya buka ruangan untuk sekiranya ada soalan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada sebarang persoalan, bolehlah kemukakan kepada Ustaz. Silakan. Hazrina, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana pula komunikasi antara ibu atau bapa dengan anak? Sebab kita selalu dengar macam ibu dia kata saya tak faham lah anak saya ni. Dia tak pernah dengar cakap saya. Jadi yang nak memahami tu ibu ke anak Ustaz? Yang nak faham patutnya kita cakap supaya orang faham kan. Tetapi kita tak dengar apa yang orang tu nak cakap. Jadi kita tak faham tapi kita blame dia. Jadi bagaimana Ustaz? Okey, baik. Terima kasih Puan di atas soalan. Baik, ada ketika kita kena memahami orang di bawah kita dan ada ketika orang di bawah juga perlu memahami kita. Contoh, kita juga perlu memahami anak-anak kita. Jadi bagaimana kita nak memahami anak-anak kita ini, kita kena tengok apakah kecenderungan dia, apakah dia punya gaya kehidupan dia. Kan kita bezakan, di zaman yang berbeza, teknologi berbeza. Jadi kita kena faham juga supaya adanya keadaan saling memahami di antara ibu dan bapa. Pertama. Yang kedua, bila mana kita nak memahami mereka ini, salah satu perkara juga iaitu kita kena bertanya. Kita kena diskusi. Sebagai Nabi bagi tahu tadi, adanya ruangan diskusi. Sebab kalau sekadar kita blame, sana blame sana, sini, kita blame sana blame sini. Jadi kita tak ada ruang diskusi tu. Nabi dia bagi tahu pada kita adanya ruang diskusi. Jumpa betul-betul, tanya anak kita. Kalau anak kita masih kecil ataupun level masih kecil, tanya cara level masih kecil. Kalau dah besar, tanyalah buat cara besar. Tanya, abang nak apa sebenarnya? Apa abang nak, papa nak tanya atau mak nak tanya, mama nak tanya. So abang cerita. Dia cerita walaupun benda itu mungkin tak kena kepada kita. Tapi bila kita bertanya kepada dia, dia cerita kepada kita dan kita boleh open ruangan untuk berbincang. Cuma papa rasa tak sesuai lah nak beli permainan ini kerana permainan ini bukan untuk level abang lagi dan kita ni fokus untuk belajar. Kita ada ruangan diskusi. Tapi
tidak boleh meletakkan kemarahan, tidak boleh meletakkan rasa ketidakpuashatian. Bila kita letak begitu, dia tak akan ada keharmonian. Dan Nabi bagi tahu perkara pertama sekali bila mana kita bicara iaitu senyum. Kalau berbicara dengan keadaan kita nak marah, memang tak akan dapat menyelesaikan masalah. Kita kena bicara keadaan senyum dan ada ruangan diskusi. Dan diskusi itu perlu disulami dengan kasih sayang. Dia tak boleh diskusi itu dengan keadaan kita nak bergaduh dan sebagainya, tak boleh. Jadi bila kita ada diskusi yang baik, maka of course dan tentu dia akan berikan ruangan yang baik, cara komunikasi yang baik. Dan di akhirat kelak, anak tu tak datang kepada kita ataupun anak itu dia tidak blame kita. Ini mak ayah aku ni tak ajar cara bercakap dengan baik dulu ni. Aku jadi begini. Dia tak akan blame itu. Kerana ada ruang diskusi yang telah kita terapkan. Wallahualam. Okey, baik. Ada soalan yang lain? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak bertanya, adab dengan ibu bapa. Okey. Anak kena taat perintah pada ibu bapa, betul. Kemudian doakan dia setiap waktu solat fardu apa semua. Tetapi bagaimana pula yang apabila ni bukan nak bercakap tentang diri sendiri, ni tentang tauladan ibu bapa yang suruh mengingkari perintah dan syariat Allah. Tu bagaimana tu Ustaz? Suruh menipu, suruh mencela, suruh memaki hamun. So bagaimana tu Ustaz? Adakah kita patut ikut atau tidak? Ataupun kita nak tegur orang yang lebih tua, takut orang tua kecil hati, takut dihukum pula dosa. So bagaimana tu Ustaz? Okay, baik. Terima kasih Cik Ahmad Ridwan. Baik, untuk bab tegur menegur ni, kalaulah bab itu keluar ataupun terkeluar daripada syariat Islam. Contoh buat perkara yang Allah larang. Jadi kita tak perlu nak ikut nasihat daripada ibu bapa kita tu. Contoh ibu bapa kita, aku nasihat kamu kena ni, kamu kena caci maki orang ni. Kamu kena ejek jiran kita ni. Jadi kita sebagai orang yang mengetahui hakikat bahawa itu perkara yang buruk, maka kita tak perlu ikut. Kalau kamu tak buat, kamu derhaka ni, masuk neraka. Tak, dia takkan masuk neraka disebabkan buat perkara mungkar. Kalau perkara itu baik, kita tak buat. Itu, kalau kamu tak buat perkara baik ini, kamu tak solat, mak suruh kamu solat, kamu tak solat, maka kamu akan masuk neraka. Itu betul kalau kita akan masuk neraka. Tapi kalau kamu ni, kamu tak buat, kamu tak rompak selipar jiran tu, kalau kamu tak buat, kamu masuk neraka. Kita tak akan masuk neraka. Orang itu saja masuk neraka yang bagi tahu kepada kita tu. Semua perkara yang melibatkan hal ehwal kebaikan, kalau tak buat, dikira derhaka. Tapi semua perkara yang melibatkan kemungkaran, kalau kita tak buat, kita tak dikira derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara ringkaslah. Jadi apa-apa sekalipun, dia bergantung kepada apa yang kita nak buat, yang sebenarnya itu tujuan kita itu hidup atas dunia ni. Buat yang baik, dapat yang baik. Buat tidak baik, tak perlu ikut. Dan kita tak akan dapat share yang tidak baik itu. Wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya macam gini. Selain adalah jiran kita datang rumah kita, dia asyik mengutuk orang jiran-jiran yang lain. Lepas tu kita ni tak adalah cakap ya, kita diam aja. Kita diam je macam apa? Adakah kita berdosa atau kita terlibat sama? Okey, baik. Masih Puan. Antara perkara yang kalau kita ikutkan pembahasan kita pada minggu sebelum ni, iaitu berkaitan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, iaitu kita nak dapat kebahagiaan dunia dan akhirat ini salah satunya sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar ada 3. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam musibah, sabar dalam meninggalkan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga itu, kita sabar dalam kita meninggalkan perkara-perkara tersebut. Kerana bila mana kita berhadapan dengan orang, macam tadilah jika datang rumah kita, dia kutuk je lain. Jadi kita mendengar ni, kita diam dan kita tidak ambil pot untuk menambah isi kandungan-kandungan dalam perbahasan tersebut ataupun dalam percakapan tersebut. Jadi kita tak terlibat langsung. Jadi kita tahu orang datang rumah kita kan, datang rumah kita, ingat ke ziarah kita. Kata je dia mengutuk jiran sebelah, kata jiran sebelah ni sekian, jiran sebelah ni sekian. Jadi benda itu automatik kita dengar,
Kalau kita tak buat apa-apa, kita tak nak ambil pot, kita sekadar dengar sahaja, maka insyaAllah kita tak akan dapat saham mengutuk tu. Tapi kalau kita ni, orang datang cerita rumah kita, samalah aku lama tak setuju dengan dia tu. Memang dia ni kalau jiran tetangga ni suka sangat buat masalah. Suka mengumpat aku, memang aku nak mengumpat dia tu. Sampai tahap begitu, kita pun turut sama meletakkan dosa kita kepada jiran kita tu. Tapi kalau kita ni ambil perkataan sabar tadi tu, sabar dalam kita menegah diri daripada buat dosa dan maksiat kepada Allah, maka itulah sabar yang Allah gantikan dengan kejayaan kita di dalam akhirat kelak atau di syurga kelak. Allah akan gantikan balik apa yang kita buat itu dengan kadar yang terbaik yang kita akan peroleh. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Maaf. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ada pepatah Melayu mengatakan, kita dalam hidup ni susah nak puaskan hati semua orang, semua pihak. So saya ni sebenarnya kurang faham. Okey, sebagai contoh, kita buat kerja ni, buat ibadah, buat dalam kehidupan ni kerana Allah Ta'ala. Tetapi apabila tuduhan-tuduhan yang negatif, tuduhan fitnah, macam soalan yang puan tadi kan, orang tu, jiran tu dah rumah, kita ni sambutlah dengan baik. Tetapi jiran tu tiba-tiba berkata itu. Tetapi apabila kita balas balik, cakap apa, tak baiklah gini-gini, nanti tanggapan orang tu pula, nak tunjuk baik pula ini semua kan, nak tazkirah kita. Sedangkan kita ni golongan yang muda, orang yang bercakap tu golongan yang muda, yang berumur. So itu yang kadang-kadang akan ada satu gap, maksudnya perbalahan berlaku. So tak nak bercampur, tak nak bergaul dalam sendiri. Sedangkan niat kita baik. Niat kita ni kerana Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita tak nak ambil tahu pun. Kita cuma nak tahu orang tu sihat, walafiat, orang tu kehidupan jiran tu baik, semua. Itu saja. Tapi kita tak nak masuk campur. Maksudnya orang seolah macam kita nak tahu kita nak tahu peribadi seseorang tu. Kadang-kadang kita tak nak tahu. Kita cuma nak tahu orang tu sihat, walafiat, cukup. Betul? Betul, Cik Zuan. Saya setuju dengan pandangan Cik Zuan. Memang itulah kehidupan kita seharian. Kita tak boleh lari daripada keadaan manusia yang akan mencari kesalahan orang lain. Kalau saya umpamakan orang begini parasit lah. Parasit yang sentiasa ada yang akan merosakkan kehidupan kita. Apa yang Cik Zuan cerita tu, saya juga alami, saya pernah alami perkara-perkara begini. Dalam konteks saya ni, Cik Zuan sekongsi dengan jemaah sekilah, saya merupakan pengurusi di surau saya. Jadi untuk memberikan kepuasan hati kepada semua jemaah itu memang mustahil lah. Kadang-kadang dalam orang terdekat, jiran-jiran terdekat pun kadang-kadang benda sama juga berlaku. Kita benda sama kan. Jadi benda itu sebenarnya dia menguris hati kita. Kita kenapalah mereka ini tak puas hati, tak bagi tahu kita sendiri, kenapa perlu sampai kepada orang lain. Jadi bila sampai pada kita ni kita rasa sedih lah, down dan sebagainya. Ada ketika tu saya cuba reply dalam grup dan sebagainya, tapi wife saya kata tak payahlah reply itu, kita memberikan satu gap yang besar, berikan satu situasi yang lebih tegang. Jadi biarlah mereka dengan beberapa tempoh yang dirasa perlu, dan akhirnya mereka akan perlahan-lahan akan slow down daripada buat perkara-perkara tersebut. Itu saja kita boleh buat. Kalau kita macam kita menambah pressure, orang cerita kita tambah lagi, kita attack, kita defend lagi, benda itu akan berlarutan. Bila berlarutan, pasti akan ada satu perkara yang negatif yang menyebabkan hubungan kita dengan sahabat-sahabat jiran kita akan lama makin rendah. Itulah benda yang berlakulah pada hari ini. Berkata-kata perkara samalah. Cuba yang kita faham adalah kita kena tahu kehidupan kita ini Allah melihat apa yang kita laksanakan. Ikhlas kita buat, Allah akan gantikan dengan kebaikan insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Cuma ada soalan terakhir ya Ustaz. Okey. Macam aktiviti jenazah okey, ada kematian. Sepatutnya macam masjid akan umumkan pada satu penduduk, betul? Satu kampung, satu apa, apa semua bantu. Tetapi pada orang yang ada kerja, ada kerjaya, yang jarang datang masjid apa semua. Tetapi apabila orang yang individu yang berkerjaya, yang jarang datang, tetapi dia bukan tak datang, dia bertugas luar apa semua. Dia nak join, tak dapat, tak dibenarkan. Contoh majlis gotong royong, majlis sambutan hari, mari je apa semua. Dia nak tolong ni, nak gotong royong, nak bantu sekali. Tetapi jemaah kat situ tak membenarkannya.
So macam mana kita nak hubungkan, eratkan silaturahim antara orang yang berkejaya, yang jarang-jarang ada kat masjid ni, untuk kita tarik orang tu ke masjid? Semuanya ada tak cara yang teknik yang terbaik? Okey, baik. Masih Cik Wan. Saya berdasarkan pengalaman hasil daripada saya dah kondak surau ni. Surau saya lah surau Jumaat nilai ni. Jadi memang kita berhadapan dengan orang yang berkejaya, orang yang kerja shift lagi. Jadi mereka ni agak kurang datang. Tak sempat, bukan kurang datang, tak sempat nak datang. Jadi bila mereka nak datang, tiba-tiba contoh kita buat program macam perdana sebagainya, tak berbetulan dengan masa. Jadi bila tak betul dengan masa, maka mereka tak datang. Mereka nak join. Tapi kita sentiasa mewar-warkan mereka untuk datang untuk meriahkan sekolah. Dan paling-paling kurang dalam setahun itu kita perlu buat satu program iaitu contoh macam jamuan raya perdana dan sebagainya supaya mereka boleh datang dan mereka boleh mengeratkan hubungan silaturahim di antara sesama jiran tetangga. Kadang-kadang duduk satu baris je, depan, kiri, kanan, belakang, tak sempat mengenali sebabkan kerja. Kita tak salahkan, itulah punca rezeki mereka. Tapi kita, bagi saya lah, saya sentiasa buat satu program yang mana hari tersebut memang tahu bahawa cuti semua sekali yang boleh kita kumpulkan semua orang untuk datang dan bersama-sama dengan mereka di Masjid dan Surau. Itulah peluang yang kita ada. Dan kita sentiasa bagi tahu kepada semua jemaah lain supaya kita sentiasa berlapang dada dengan mereka-mereka yang tak datang. Kerana mereka kadang betul lah macam contoh gotong royong kan. Gotong royong yang muka sama je. Muka 20 orang ni sama je datang gotong royong. Yang lain tak datang. Jadi kita bagi tahu supaya tak apalah mereka tak datang lagi. InsyaAllah mereka akan datang sekiranya mereka berkelapangan. Yang penting usaha nak datang itu ada. Yang kita ban juga. Sebab ada setengah-setengah orang, setengah saya jumpa dengan tempat-tempat lain. Mereka ni kalau tak datang, dia ban terus. Contoh, ketika mana orang yang sibuk tadi tu ada kematian. Jadi nak pergi tahlil, tak pergi tahlil tu. Oh, kamu tak datang surau, kami tak pergi tahlil tu. Sampai begitu sekali. Tapi bagi saya bagi tahu kepada tim saya, tim imam, tim AJK, kita raikan semua. Bila mana kita raikan mereka akan datang, mereka akan bagi sumbangan pada kita, tenaga dan juga wang ringgit. InsyaAllah itu yang terbaik yang kita boleh lakukan. Wallahualam. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih dah dapat jawapan yang terkini. Yang tepat sekali. Saya semuanya nak tahu kepastian tu sebab dah berlaku sangat. Apabila seorang tu tak datang je, jarang datang, di-ban. Apabila dia orang join je majlis gotong royong je, tak apa lah, tak payahlah, kamu duduklah kat depan tu. Sedangkan orang tu nak bagi khidmat, mungkin orang tu nak bantu kita, mungkin dia ada pengalaman, kita tak ada ilmu. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, baik. Jazakallah kepada Ustaz Dr. Khairul Ashraf atas perkongsian ilmu dan jawapan yang diberi itu. Dan semoga kita dapat manfaat daripadanya. Dan mengenai tajuk yang kita bincangkan tadi, itu berkata-kata di dunia dan dengan jalan di akhirat, mengenai pentingnya etika berbicara dengan setiap patah perkataan yang jelas atau berfikir dahulu sebelum berbicara, sebelum mengeluarkan percakapan yang mampu mengundang penyesalan di kemudian hari. Dan juga terima kasih kepada jemaah sudi lagi duduk bersama-sama dalam majlis ilmi ini untuk teruskan lagi dengan slot seterusnya iaitu Haruman Rohani. Dan Ustaz, bagaimana bukan majlis ini? Dipersilakan Ustaz untuk menutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Kita tangguh dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi Ustaz. InsyaAllah.